Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ustazah baru, iaitu Ustazah Hawa. Dan insyaAllah Ustazah akan mengajar subjek Tauhid tahun 2. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama, iaitu sifat Allah yang wajib dan mustahil. Baik, kita tengok sifat yang pertama, sifat wajib yang pertama iaitu qidamun. Lawannya sifat mustahil hudusun. Baik, qidamun iaitu sedia ada, tiada permulaan. Hudusun baharu, ada permulaan. Baik, qidamun ialah sifat Allah. Qidamun artinya sedia ada, tiada permulaan. Qidamun maknanya tiada permulaan adanya. Okey, maksudnya sifat Allah ialah Allah tiada permulaan. Allah bukan sesuatu. Allah tidak dijadikan oleh sesuatu. Dan tidak ada yang menjadikan Allah. Malah Allah yang menjadikan sesuatu. Allah yang menciptakan sesuatu. Contoh bumi, makhluk, kita, manusia, haiwan, tumbuhan. Allah yang jadikan. Dan bukan sesuatu atau makhluk tidak menciptakan Allah. Tidak ada yang menjadikan Allah. Dan seterusnya kita tengok hudusun. Hudusun lawan kepada qidamun. Qidamun artinya baharu, ada permulaan. Jadi mustahil Allah itu bersifat baharu. Kalau baharu ada permulaan, sedangkan Allah tiada permulaan. Ingat, sifat Allah tiada permulaan, qidamun. Allah sedia ada. Allah bukannya sifat baharu, bukan. Itu ialah mustahil bagi Allah bersifat baharu. Baik, hukum mengenal Allah bersifat qidamun adalah wajib. Kita wajib mengenal Allah yang bersifat qidamun ini. Okey, kita tengok dalil naqli. Dalil naqli ni bukti Al-Quran. Maksudnya firman Allah daripada ayat daripada Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul. Maksudnya dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dari surah Al-Hadid ayat 3. Ini adalah bukti Al-Quran. Kita tengok dalil akli. Dalil akli ialah bukti akal. Hanya ulama-ulama yang ilmu banyak saja, ilmu yang tinggi saja yang boleh mengeluarkan dalil akli ini. Okey, yang banyak ilmu. Okey, kita tengok yang pertama, Allah sedia ada, tiada permulaan. Betul. Dan mustahil bagi Allah bersifat baharu. Dan jika Allah itu bersifat baharu, maka bukanlah dia Tuhan. Kalau dia bersifat baharu, itu bukan Tuhan. Okey. Yang seterusnya, faedah mengenal Allah bersifat qidamun. Apa faedah yang kita dapat daripada mengenal Allah yang bersifat qidamun ini? Iaitu yang sedia ada, yang tiada permulaan. Bila kita tahu, iman kita semakin kukuh. Iman kita akan bertambah kukuh. Dan kita juga akan sentiasa taat kepada perintah Allah. Bila kita dapat tahu yang Allah ni tiada permulaan, Allah yang menciptakan kita. Jadi kita sentiasa taat kepada perintah Allah.
dan juga berakhlak mulia pada setiap masa. Sentiasa berkelakuan baik. Tak kira di mana jua kita berada. Baik, mari kita tengok info ni. Dia kata apa? Alam ini ada permulaan dan ada pengakhiran. Alam ini baharu. Jadi seperti yang Ustazah kata tadi, setiap yang baharu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang baharu ada yang mencipta. Allah tak ada yang dicipta, maka Allah tiada permulaan. Allah bukannya benda baharu. Allah ialah sedia ada. Okey. Baik, kita tengok pula sifat yang kedua, iaitu baqaun. Lawannya fana, fanaun. Okey, kita tengok gambar ni. Ni gambar masjid. Okey, lepas tu kita tengok gambar bawah pula. Gambar yang dihancurkan. Maksudnya masjid ni tak kekal. Dia boleh hancur. Tengok. Okey. Okey, gambar tadi ada kaitannya dengan sifat Allah yang baqa. Yang baqaun ni. Okey, kita tengok baqaun ialah sifat Allah. Baqaun ertinya kekal. Baqaun maknanya tiada binasa bagi zat Allah. Okey. Maksudnya di sini, maksudnya Allah tidak boleh berubah. Allah tidak berubah. Allah tidak boleh mati. Allah tidak hilang. Allah kekal. Artinya Allah kekal. Allah tidak sakit. Allah bersifat kekal, tidak berubah. Kita tengok yang fana. Fanaun itu lawan kepada baqaun. Fanaun bererti binasa. Jadi mustahil Allah bersifat binasa. Seperti Ustazah cakap tadi, Allah tidak berubah. Allah tidak hilang. Allah tidak mati, tidak jatuh sakit. Allah bukan bersifat fanaun, tetapi Allah bersifat kekal, baqaun. Ingat, baqa. Okey, hukum mengenal sifat Allah baqa. Baqa sifat Allah, hukum dia adalah wajib kita kenal. Okey. Baik, jom kita tengok dalil naqli, iaitu bukti Al-Quran. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Ini ialah bukti Al-Quran yang menunjukkan Allah itu bersifat kekal. Baik, dalil akli, bukti akal. Allah kekal selama-lamanya. Allah tidak akan hilang. Allah tidak akan mati. Jika Allah tidak bersifat baqa, iaitu kekal, tentulah Allah akan binasa. Binasa itu sifat makhluk. Binasa tu ada pada sifat dekat makhluk dia je. Makhluk manusia, haiwan, tumbuhan. Tidak ada pada sifat Allah. Okey. Baik, yang seterusnya, apa faedah kita mengenal Allah yang bersifat baqa ini? Yang pertama, kita tengok faedah dia mengenal sifat baqa ini ialah
mengakui kebesaran Allah. Allah kan bersifat kekal. Tak kita kagum dengan sifat Allah yang kekal, yang berkuasa. Okey, yang seterusnya sentiasa ingat mati. Kita sebagai manusia, kita tidak akan kekal. Kita akan mati suatu hari nanti, insya-Allah. Berterusan melakukan kebaikan supaya kita dapat menambah lagi banyak pahala dalam hidup kita. Supaya kita dapat bekalkan amalan yang baik-baik di akhirat nanti. Okey. Baik, Ustazah rasa sekali itu saja kita punya pelajaran tauhid pada hari ini. Okey, kita ingat balik apa yang kita belajar tadi. Yang pertama, sifat Allah, sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Yang pertama, qadam. Maafkan Ustazah, sifat wajib iaitu qidam. Manakala sifat mustahil bagi Allah ialah hudusun, lawan kepada qidam. Iaitu qidam ialah tiada permulaan, Allah sedia ada. Hudusun bersifat baharu, ada permulaan. Dan yang kedua, sifat Allah, wajib bagi Allah ialah baqa, dan sifat mustahil dia ialah fana. Baqa itu ialah kekal, kalau fana sifat binasa. Okey, itu saja daripada Ustazah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.